Nama tempat ni Al-Ma'la. Di lokasi Mekah ni ada dua lokasi dah. Sini dia panggil Ma'la, di bawah sana tu, lepas pada jam tu, ke belakang tu dia panggil Kudai. Di Ma'la ni tempat tinggi, di sana bawah. Nanti dia tunggu orang mari. Ini buah-buah hak di depan ni dulu. Orang nak syar'i yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Allahumma ighfir li ahli hadhihi al-maqbarati minal muslimina wal muslimat. Jadi bila kita pergi ke kubur, mula-mula tu kita kena bagi salam pada ahli kubur. Assalamualaikum, maknanya selamat pada ahli kubur. Ya ahlad diyar, antumus sabiqun, kamu pergi dulu, kami juga akan ikut kemudian. Sebab itu bila kita pergi kubur, kita kena masuk dalam keadaan tenang. Kita fikir bahawa sekarang ni mereka di sana, kita di sini. Tak berapa hari lagi, kita juga di sana, orang lain pula mari di sini. Jadi kita kena ingat, antumus sabiqun wa nahnu lahiqun. Kamu pergi dulu, kami akan ikut. Jadi baca itulah di antara motivasi besar kita nak lembutkan hati kita ni dengan cara pergi ziarah kubur. Tapi jangan jadi pesta kat kubur. Ni pergi bawa siap dengan jual bunga kat kubur apa, itu tidak mengingatkan kubur itu kepada kematian. Cuba kita tengok ni kubur ni, tak ada apa dia tanda gitu, nanti dia buka balik. Ni kubur ni akan dibuka balik. Dia berbeza di antara kubur Mekah dengan Madinah ni. Kubur Mekah ni dia gali lubang siap dah. Tu, ready made. Dia ada cangkuk-cangkuk. Cangkuk dia cangkuk. Dia akak tu masuk balik orang dalam tu. Madinah tak. Dia gali. Dia ada lahat. Nah, itu perbezaan. Yang membezakan dia tu, tak ada bangunan-bangunan, tidak ada. Dan kubur yang masyhur lah di sini iaitu kubur Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Saya nampak pintu hijau tu. Kita akan pergi naik tu. Kita tengok sana. Itu di sana ada makam Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, isteri Nabi yang pertama yang disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kalau kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di Mekah, insya-Allah kita jalan tengok rumah Nabi, tempat kelahiran dia. Tempat ada seorang ustaz saya tengok di Facebook dia semalam. Kita pergi melawat perpustakaan dalam masjid tingkat 1 Kim Pahak tu. Oh, dia siap update dah. Dia kata inilah rumah Nabi, tempat Nabi lahir, Maktabah Mekah. Kata dia ambil maklumat tak habis daripada saya tu. Kita pergi bagi tahu dalam masjid ada maktabah. Maktabah yang jadi tempat lahir Nabi tu depan ni. Dulu kita jalan kaki dulu. Daripada sana saya bawa sini. Tapi ni kerana musim panas, kita tak nak menyusahkan para jemaah. Kita minta pihak syarikat ni bawa bas lah mari. Ya, kita supaya kesihatan itu dijaga. Kemudian di sana ada masjid di depan kita akan di sana. Cuma untuk cerita tentang Sayyidah Khadijah ni, kena naik atas. Panah ada situ. Sini betul. Panah kita cerita sini, lepas tu kita pergi naik tengok. Dia bawa dia Ustaz Razak lah. Ustaz Razak dia kuat jalan. Khadijah radhiyallahu anha, dia isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Dan seorang yang punya kedudukan hasaban wa nasaban. Mana kedudukan dari sudut keturunan pun dia ada keturunan keluarga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila Nabi kita besar, Khadijah ni sudah pun jadi seorang ahli korporat. Dia ahli perniagaan yang masyhur di Mekah ni. Dia sudah kahwin dengan orang lain dulu daripada Nabi. Kemudian dia dengar di Mekah ni seorang pemuda yang dikenali dengan nama Al-Amin. Al-Amin, makna orang yang dipercayai. Orang dipercayai. Khadijah pula radhiyallahu anha terkenal dengan nama At-Tahirah, seorang wanita yang suci. Mana tak ada dia ni sosial-sosial, tidak ada. Walaupun dia ahli korporat, tapi punya kepribadian yang baik, seorang wanita yang baik, menjaga kehormatan diri. Nama dia dikenal dengan nama At-Tahirah. Bila satu masa
Khadijah menawarkan kepada Nabi SAW perniagaan. Dia tengok orang ni Al-Amin, orang amanah ni, orang yang jujur, dia nak bagi tawaran. Maka Nabi terima untuk pergi ke Syam. Pergi ke Syam di Syria tu lah. Jadi Nabi ambil harta dia ni, dibawa, dan dihantar seorang pembantu nama dia Maisarah. Maisarah ni laki-laki. Ada setengah orang kata Nabi pakai PA wanita juga. Tak ada. Maisarah tu laki-laki. Kita di Malaysia mungkin kalau Maisarah perempuan. Tak, kena tukar. Maisarah, Muhammad Maisarah. Macam Zaitun. Zaitun dua nama tu. Ada Zaitun Siti Zaitun pun ada, Nur apa ni, Muhammad Zaitun pun ada tak? Jadi ada nama yang ada persamaan. Bila pergi, Maisarah ni duk tengok gaya Nabi berniaga. Tengok cara Nabi SAW berniaga, dia berasa menarik. Dia cerita semua kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dia rakam semua. Walaupun masa itu tak ada lahir-lahir ni, tapi rakaman melalui memori itu kuat. Dia cerita. Maka Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha berkenan kepada Nabi SAW, yang akhirnya Nabi kita berkahwin dengan Khadijah. Ringkas cerita, dengan perkahwinan itulah lahirnya anak-anak. Berapa orang anak Nabi? 7. Hah? Nak ulang kaji fardu ain. Berapa orang anak Nabi SAW? Hah? 7. Yang pertama siapa? Yang laki-laki. Ha. Qasim, Abdullah, Hadis, Zainab. Nak balik pasti pula. Fatimah. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. 6. Kemudian seorang lagi yang ketujuh, anak dia dengan Maryah Qibtiyah yang lahir di Madinah, mati kecil. Dan Nabi SAW ni Allah kata, wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Nabi bukan bapa kepada orang laki-laki, sebab anak dia laki-laki semua mati kecil. Jadi tak timbul masalah siapa nak menerima pusaka. Yang adanya perempuan. Yang perempuan pun nasab yang panjang yang bersambung pada kita sekarang ini melalui Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Maka bila Nabi SAW di akhir sampai hampir umur 40 tahun, Nabi pergi at-tahannus. Tahannus di mana? Kalau di atas bukit tu nampak. Di atas Gua Hira. Gua Hira yang kita setengah naik, tengah tak naik. Di dalam Gua Hira tu, dia punya lokasi cantik. Kita duduk dalam gua tu nampak Kaabah. Sekarang ni pun dia tabak pembangunan belah tu. Dia supaya tak terganggu. Nampak Kaabah. Berapa bulan, layal ma'dudah. Beberapa bulan Nabi kita tu, kemudian dia bermimpi. Tengok Jibril. Sehinggalah datang pada bulan Ramadan yang Allah Ta'ala nak lantik Nabi jadi Rasul tu. Ketika itulah Allah Jibril datang dengan bukan rupa asli. Jibril ni besar. Dia punya sayap dia 600 sayap. Jibril besar, dia 600 sayap. Sekeping sayap tu timur barat tu dia punya besar. Jadi kalau Jibril mari atas gua tu runtuh mungkin. Jadi Jibril datang dengan rupa dia yang lain. Dia peluk Nabi, dia kata iqra. Maka Nabi kata wa ma ana biqari. Aku tak pandai baca ataupun apa aku nak baca. Dia dua andaian situ. Sebab Nabi memang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia tidak membaca. Tak membaca, tak menulis. Ada setengah orang terjemah Nabi buta huruf. Kita kata kalau istilah Melayu buta huruf ni orang tak cerdik. Kita kata Nabi yang al-ummi, maknanya Allah tak benarkan dia baca menulis sebab nak sekat pintu-pintu fitnah yang dia akan dibuat tuduhan oleh orang. Kalau Nabi kuat study, kaki buku, ulak buku dah. Dia kata patut dia buat teori pun. Teori sana, teori sini. Campur sana, campur sini. Jadi satu agama. Tak, dia tak baca. Dia tak kawan. Dia tak pergi. Dia pergi ke Syam betul untuk berniaga tu je. Kemudian bila dia balik, bagi tahu pada Khadijah, rumah dia depan tu. InsyaAllah kita akan pergi 2 hari lagi. Dia kata Zammilu ni, selimut dia. Takut. Khadijah sebagai isteri yang salihah, isteri yang baik, belum Islam lagi tu. Hajah-hajah kena dengar. Kalau suami balik nampak menggigil, nampak sedih, nampak stres tu, jangan duk tambah lagi. Dia cakap, oh, aku cakap jangan pergi, kau pergi. Ada masalah. Kita dah stres dah. Khadijah kata tak. La. Dia ungkit balik kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi la yukhzika Allahu abada. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala tak akan ampunkan tuan selama-lamanya. Engkau suka silaturrahim, engkau suka bagi makan pada orang, suka bantu orang. Dia ungkit kebaikan suami dia. Akhir sekali Khadijah kata, aku ada maklumat. Untuk menyelesaikan masalah ni, satu maklumat yang perlu kita kena buat, iaitu kita pergi rumah Waraqah, sepupu dia. Sepupu dia Waraqah bin Naufal, orang jahiliah, Tanassar.
Dia jahiliah, tapi dia masuk agama Nasara. Mana dia tahu maklumat tentang kitab dulu. Bila pergi, Warakah tengok, ma'indak, ma'ra'id. Mu tengok apa ya benak akhi? Mu tengok apa? Nabi pun cerita, dia tengok malaikat di atas bukit dalam gua Hira, dalam gua Nur. Oh, dia kata hazan namus. Inilah malaikat yang telah datang ke Nabi Musa dulu. Dia pun cerita, perjuanganmu ni akan ditentang, akan dibantah, akan dilawan. Ya laitani kuntu jaz'an. Dia kata, kalau aku muda masa tu, aku akan pertahankan kamu. Orang seperti mu ni akan disakiti. Bahkan kamu akan dikeluar daripada Mekah. Kali pertama Nabi pergi tanya pandangan, terus diberi kata-kata yang cukup menakutkan. Wa mukhrijiyahum, orang Mekah akan keluarkan saya. Kata di Warakah, nah, orang macam mu ni akan disakiti. Kita balik ke rumah, tak lama Warakah pun meninggal. Yang dia semangat tadi nak bela Nabi tadi, dia awak mati dulu lagi. Maka duduklah Nabi di Mekah ini dengan Khadijahnya sebagai pembantu dalam rumahnya, dengan keuangannya, dengan pertolongan secara orang panggil kasih sayangnya, dan Abu Talib dari sudut politiknya. Kita perlu juga kuasa politik. Abu Talib kan dia ahli kabinet Abu Jahal. Jadi bila apa-apa perbincangan, Abu Talib yang bela Nabi SAW. Sehinggalah 3 tahun sebelum hijrah, sebelum berlakunya Isra Mi'raj, Sayyidah Khadijah wafat. Pada masa yang berdekatan, Abu Talib juga mati pada tahun yang sama. Sehinggalah sebahagian daripada kitab sejarah mengatakan Amul Huzun, tahun kesedihan. Sebab apa sedih? Abu Talib yang jaga di luar pun tak ada, Khadijah yang dalam rumah pun sudah tidak ada. Maka Nabi kita sallallahu mengatakan kepada anak dia, mulai sekarang banyak halangan-halangan pengkhianatan yang dibuat oleh Quraisy kepada aku. Di mana ke Parlimen Quraisy, insya-Allah waktu jalan kaki nanti kita tunjuk Parlimen Quraisy. Tapi tak adalah lagi Dewan Parlimen, dia tulis bab Darun Nadwah. Darun Nadwah itu mana Parlimen Quraisy. Akhirnya bila Sayyidah Khadijah wafat, Nabi SAW telah menyebut-nyebut kebaikan Khadijah. Nabi sentiasa sebut kebaikan Khadijah, sehingga kan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, aku tak cemburu dengan isteri-isteri Nabi yang lain yang masih hidup sebagaimana aku cemburunya kepada Khadijah. Sebab Nabi terlalu sebut dia, kejap-kejap dia Khadijah. Kalau dia sembelih kambing contohnya, ambil ni, bahagian ni bagi kepada kawan-kawan Khadijah, bagi kepada adik-adik Khadijah. Sehingga kan Halah ni adik Khadijah datang rumah Nabi. Nabi dengan suara, Nabi nampak ceria Nabi. Adik Aisyah kata, buat apa lagi duk ingat kepada orang tua yang sudah tidak ada? Nabi kata, la ya Aisyah, tidak ada gantinya Khadijah dengan orang lain. Walaupun awak yang paling muda, yang paling comel, tapi dia beriman kepada aku di saat orang lain kufur. Khadijah memberi pertolongan kepada aku di saat orang lain menentang. Dia telah memberi sumbangan harta benda dia di saat orang lain yang tidak ada keuangan. Maka Nabi mengungkit Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wa ardaha. Jadi itulah secara ringkasnya. Sehingga pernah satu hari Jibril datang beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah kirim salam kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Jadi kita bila sebut tentang nama Khadijah ni, kena kenalah Ummul Mukminin, isteri Nabi yang pertama. Nabi kita hormat pada Khadijah. Dia tak kahwin lain kecuali selepas wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Jadi kubur dia di atas tu lah. Kita pergi nanti dekat makam tu, boleh bagi salam bila beradak dengan dia, insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, cerita Khadijah terpanjang. Kita ambil ringkasnya supaya haji dan hajah boleh mengenali tempat ini dan kenapa kita datang, supaya kita jejak sirah kita ni panjang. Ini dia panggil hujun ataupun hujun, jalan hujun ni jalan Nabi kita masuk. Mana kita pergi depan mai. Oh, kita nak jalan sikit. Tarik aja, tarik. Tarik haji. Ada miskin, sabilillah.
Kuburan. Tidur lagi sini boleh. Kita kubur dia senang lah sini tengok. Dia 2 tingkat tu. Naik tingkat lain tu. Kubur ni 2 tingkat tu. Mana bila lama-lama sangat kan dia buka-buka. Aku ni masuk tingkat lagi. Mana tu? Pagar, ada pagar tu. Itu makam Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Ummul Mukminin. يا أم المؤمنين Assalamualaikum. السلام Ya عليكم Sayyidah Khadijah. يا سيد الحبيب Assalamualaikum. السلام Ya عليكم Zawjal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jazakillahu anna wa an muslimin khairan. Kita kata Allah Ta'ala balas dia sekali balas segala kebaikan yang dibuat oleh Sayyidah Khadijah kepada Nabi dan juga kepada Islam, kerana melalui usaha dia lah dakwah Nabi itu berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan kita ini pun sampai kepada kita ini dengan suasana yang begitu baik. Baik para jemaah sekalian, bila kita tengok di kubur, ada bagi kita di kubur kan, kebetulan ini nenek saya nama Aminah, kubur di atas dekat dengan kereta tu. Datuk saya pun depan tu dekat dengan kubur Allah pada kubur. Datuk dengan nenek saya kita bawa Madinah pulang. Untuk maklumat sekarang, jemaah haji yang mati di Madinah di Mekah sekarang tidak lagi dikebumikan di sini. Dia kebumi dekat dengan kita pergi Jaranah malam. Nama dia Syarain, kubur Syarain. Sebab sini dia 2 tingkat dah ni. Jemaah saya Ha? hingga tahun 1997. Ini 2 tingkat. Dia buat dah buka banyak kali ke bawah, kemudian dia buat setingkat lagi. Sebab itulah timbul masalah azab kubur ni dengan ruh ke dengan jasad. Dengan ruh ke dengan jasad. Kalau dengan jasad mati dah, hancur dah. Kemudian kalau 2 tingkat, nanti pukul atas orang bawah kena. Na'udzubillah lah. Pasal tu dia kata ruh, walaupun orang tu mati, tapi tidak dikebumikan, ataupun mati ditelan oleh ikan, dimakan oleh ikan, mati dimakan oleh serigala, harimau contohnya, tak masuk kubur. Tetap juga orang tu menerima nikmat kubur bagi orang yang baik. InsyaAllah, Allahumma ja'al kuburana radatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kubur kita semua ni taman-taman syurga. Dan bagi orang yang tak baik, kubur dia, na'udzubillah, lubang neraka. Itulah yang kita minta perlindungan dengan Allah Azza wa Jalla. Satu hari, sahabat Nabi nama dia Osman bin Affan. Dengar cerita Osman ni, dia pergi ke kubur. Sampai dekat kubur dia menangis. Basah janggut dia. Orang kata, ya Osman, kamu duk sebut tentang syurga, neraka, tak menangis. Tapi sebut tentang bila sampai kubur, kenapa menangis?
Kata Osman radhiyallahu anhu, "Kaifa la abki?" Bagaimana aku tak menangis? Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah." Kubur ini adalah merupakan lubang masuk ke akhirat. Siapa dia masuk dalam kubur, dia selamat daripada azab kubur. Fama ba'dahu aisar, lepas daripada itu ringanlah kira-kira yang lain. Tapi kalau masuk dalam kubur, kita duduk keseorangan, diazab oleh dalam kubur, maka selepas daripada itu lagi dahsyat. Cuma setiap orang bila masuk dalam kubur, Allah Ta'ala sebut dalam Nabi sebut dalam hadis, "Inna lil qabri la dhammah." Kubur itu ada himpitan. Bila masuk, macam salam perkenalan gitu, kerap dia bagi. Tapi kalau orang yang baik, dia buka balik. Kalau orang na'udzubillah yang tak baik, kubur tu akan rapatkan dia sampai berselisih tulang rusuk. Nabi SAW ketika mengebumikan sahabat dia, nama dia di Madinah, Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu mati di Madinah. Nanti kita cerita Madinah, tapi mungkin tak sama di Madinah. Kita cerita di sinilah kat kubur ni. Sa'ad bin Mu'az ni seorang panglima yang mati syahid dalam selepas peperangan Ahzab. Kena panah kat sini. Bergerak aras kerana kematian Sa'ad. Bergerak aras. Ketika itu Nabi SAW bagi tengok, Sa'ad mati. Bila bawa Sa'ad ke kubur, Nabi kata, "Inna lil qabri la dhammah." Kubur ini ada himpitan. "Lau naja ahadun la naja Sa'adun." Kalaulah ada orang selamat, Sa'ad dah patut orang tak dihimpit. Tapi himpitan dia penghimpitan salam kenalan, kata orang, kerak sikit dibuka balik. Itulah yang kita kena ingat. Apakah sebab-sebab yang menyebabkan orang kena azab kubur? Apa sebab? Pernah Nabi SAW pergi ke kubur. Nabi kata, "Innahuma la yu'azzaban." Dua orang ini sedang diazab dalam kubur ni. Yang seorang ni kana yamshi bin namimah. Dia ni batu api. Dia berjalan kerja nak lagu orang ya dia. Kita sekarang ni kita tak berjalan dah lagu orang tak. Kita main ikut internet, ikut Facebook, ikut WhatsApp je. Masuk gambar orang ni, pukul sini, komen sini, kutuk sini. Macam-macam tak kata apa kita tak komen. Ingat, itu di antara calon-calon azab kubur. Na'udzubillah. Yang seorang lagi pula apa dia? La yastabrik minal baul. Orang yang tak suci daripada kencing. Ingat, hati-hati kita. Kadang-kadang kita sekarang ni pergi masuk tandas dah, kencing sambil berdiri. Lepas tu dengan seruar tu juga pergi solat, ada percikan air kencing kat situ, macam-macam. Maka itu dia antara azab kubur itu bahaya. Jadi yang utama tadi yang kita kena ambil perhatian, bahawa orang yang kena azab kubur siapa? Iaitulah orang yang yamshi bin namimah, suka jadi batu api, melaga-lagakan orang. Sekarang ni nak laga ke orang mudah ya. Ambil gambar, letak di Facebook, letak grup, ditulis biar gambar berbicara. Juta komen ada kat bawah. Tak, semua orang boleh kata belaka baik ke buruk. Jadi para jemaah sekalian, itulah ibrah ataupun pengajaran yang kita dapat ambil daripada kita mari kubur ni, bahawa kubur ini sama ada dia taman syurga ataupun lubang neraka. Kenapa timbul soalan, kenapa dia tak buat apa bangunan-bangunan? Pernah seorang sahabat ni, dia mari nak letak peneduh lah dia kubur. Kata yang lain, saya tak lupa Ibnu Umar kata, dia kata yang meneduhkan kubur orang tu bukannya pokok, yang meneduhkan dia amalan dia. Kita buatlah bangunan comel atas bangunan kubur. Nabi larang. Nabi sebut dalam hadis, larangan daripada buat binaan di atas kubur. Kalau kubur tu kubur wakaf, haram binaan itu. Kalau dalam tanah sendiri pun dilarang. Kita ini besar-besar bangunan, kapuk dia sampai 3, 4, 5 ribu. Itu semua tu perbuatan yang tidak baik, yang mungkar, yang perlu dihilangkan. Kita buatlah macam ni je, tanda. Oh, dia kalau tak tanda betul-betul hilang dah. Awak pergi 2-3 tahun sekali. Mana tak hilang, cuba pergi setiap 2-3 bulan pergi. Tak hilang kubur mak kita tak. Tadi yang sebab kita tak pergi, kita nak menyalahkan orang. Baiklah para jemaah sekalian, di antara ciri-ciri yang menyelamatkan azab kubur, yang pertama, di akhir solat kita ada doa. Ingat doa kita. Allahumma inni, kata Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, kami minta berlindung daripada azab kubur. Ini ya. Yang kedua, min azabi jahannam. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah mati dan hidup. Yang keempat, daripada fitnah dajjal. Jadi kita selalu minta.
akhir solat je, solat sunat ke solat fardu, baca doa ni. Dan jangan lupa juga baca setiap malam surah Al-Mulk. Al-Mulk Ni ada juga satu sistem pagi pula ni. Dia baca surah Al-Kahfi, ambil 10 ayat awal, 10 ayat akhir. Nabi suruh baca semua 10 ayat awal sampai akhir tu untuk hafal. Jadi dia macam-macam dia punya tafannun. Buat lari cerita yang tak habis-habis. Baiklah para jemaah sekalian, kita sentiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama Allah yang Maha Tinggi, dengan sifat Allah Taala yang Maha Mulia, supaya Allah matikan kita dengan husnul khatimah. Allah jadikan kubur kita taman syurga. Allah perluahkan kubur kita. Allah perluahkan kubur dua ibu bapa kita. Allah perluahkan kubur orang-orang yang kita sayangi. Jadikan kubur-kubur kita ni taman-taman syurga. Jangan jadikan kubur kita ni lubang neraka, wal-iyazubillah. Ya Allah, berilah taufik kepada kami, hidayah kepada kami, supaya kami melakukan perkara-perkara yang boleh menyelamatkan kami daripada azab kubur dan menjauhkan diri daripada perkara yang boleh membawa kepada azab kubur. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.